memberi pandangan sedikit sebanyak tentang apa yang telah berlaku pada hari bulan 18 September 2014, di mana di Scotland ada satu referendum. Banyak yang boleh kita pelajari daripada referendum rang undang-undang kemerdekaan Scotland pada 18 hari bulan September 2014. Pertamanya, apa yang telah menjadi punca gerakan referendum itu? Penyebab utama yang mendasari konflik antara England dan Scotland sehingga mengakibatkan gerakan referendum adalah persepsi umum bahawa Scotland telah diperlakukan dengan tidak adil oleh kerajaan British dan Scotland akan lebih baik sebagai sebuah negara yang merdeka. Hal ini agaklah sama dengan situasi antara Sabah dan Sarawak dan Semenanjung Malaysia sekarang. Kebanyakan rakyat Sarawak merasakan bahawa Sarawak telah diperdaya dan dianaktirikan oleh kerajaan persekutuan. Saya boleh sebut beberapa contoh. Ketika orang di Semenanjung Malaysia mengeluh tentang kesesakan lalu lintas, kami di Sarawak mengeluh kerana kami tidak ada jalan pun di banyak kampung dan rumah panjang. Ketika orang Semenanjung mengeluh yang monorail, LRT, KTM komunal tidak dapat menampung kehendak penduduk Kuala Lumpur dan kerajaan persekutuan memperuntukkan 50 bilion ringgit Malaysia untuk sistem baru MRT. Sistem pengangkutan awam di kebanyakan bandar besar di Sarawak masih tidak boleh pakai. Dan ketika kerajaan persekutuan tahun lepas membayar syarikat tol sebanyak 400 juta ringgit Malaysia agar kadar tol tidak dinaikkan atas alasan mengurangkan beban rakyat di Semenanjung Malaysia. Kerajaan tidak melakukan apa-apa di Sarawak untuk Sarawak dan Sabah. Oleh itu perasaan dianaktirikan dan hakikat bahawa sememangnya Sarawak dan Sabah telah dianaktirikan telah menyebabkan munculnya gerakan seperti Sarawak for Sarawakian, Sarawak Sovereignty Movement, Sabah Sarawak Keluar Malaysia, SSKM. Itulah gerakan yang amat dialu-alukan dan disambutkan oleh sesetengah orang di Sabah Sarawak. Dan saya ingin kita boleh juga belajar daripada apa yang dilakukan oleh British government. Bagaimana mereka menyelesaikan konflik itu. Cara kerajaan British menyelesaikan konflik Scotland dan England. Kerajaan British menggunakan cara yang paling demokratik untuk menyelesaikan konflik itu dengan membiarkan rakyat mereka sendiri membuat keputusan melalui referendum dan bukannya menggunakan undang-undang yang zalim seperti Akta Hasutan untuk mengingatkan suara-suara yang menentang. Akhirnya, British tetap bersatu dan utuh dengan cara yang paling damai dan meyakinkan. Tidak seperti The Trouble yang berlaku di Island Utara, yang telah terjadinya 30 tahun kekerasan, yang mana lebih daripada 3,000 nyawa terkorban dan puluhan ribu cedera. Bagaimanakah kerajaan persekutuan mahu mengatasi sentimen rakyat Sabah Sarawak itu? Apakah kerajaan persekutuan akan menekan perasaan mereka dengan menggunakan Akta Hasutan? Atau adakah kerajaan sudi membenarkan referendum dijalankan di Sarawak dan di Sabah seperti yang dilakukan di Scotland? Penyelesaian yang terbaik, yang paling tepat, yang saya akan cadangkan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengatasi keprihatinan
dan diajukan oleh Sarawak. Salah satunya adalah untuk kembalikan kepada Sarawak 20% royalti minyak dan gas yang diminta oleh Dewan Undangan Rakyat dengan Dewan Undangan Negeri Sarawak, supaya Sarawak boleh membuat perancangan pembangunan sendirinya. Tindakan kerajaan persekutuan menolak permintaan 20% royalti minyak dan gas hanya akan menyebabkan bertambah buruknya perasaan bahawa Sarawak telah dianaktirikan oleh kerajaan persekutuan selama ini. Semua janji-janji manis yang amat berhormat Perdana Menteri tentang peningkatan peruntukan untuk Sarawak hanyalah cakap-cakap kosong saja. Jika kita melihat pada bajet 2015, saya tidak nampak Sarawak mendapat apa-apa lebih banyak peruntukan dari segi peruntukan pembangunan. Dan isu kedua yang saya ingin sentuhkan adalah cara kerajaan persekutuan menangani isu berkaitan Islam dan agama lain. Rakyat Sarawak telah hidup dalam keadaan damai dan harmoni. Kita menghormati agama masing-masing dan tidak ada ketegangan perhubungan agama di Sarawak dan Sabah juga. Meskipun kami membenarkan Alkitab yang diterbitkan dalam bahasa Malaysia dan ramai penganut Kristian merujuk Tuhan mereka sebagai Allah. Ketika kita terbaca di surat khabar bahawa Ibrahim Ali menyeru untuk membakar Alkitab yang dicetakkan dalam bahasa Malaysia, kami merasa terhina dan marah. Bahkan kami lebih marah lagi ketika kerajaan membela ancaman Ibrahim Ali dalam Dewan Yang Mulia ini dengan mengatakan bahawa dia tidak akan didakwa di mahkamah kerana membuat ancaman itu atas alasan dia mempertahankan Islam di Sarawak. Bukan sahaja orang bukan Muslim yang marah, tapi ramai dari teman-teman Muslim saya juga berasa malu dan marah kerana menurut mereka Islam tidak mengajar mereka untuk membakar kitab-kitab suci dari agama-agama lain. Ramai yang respon kepada kenyataan menteri di Jabatan Perdana Menteri yang berhormat daripada Batan Sadong yang mempertahankan ancaman Ibrahim Ali itu. Mereka menyeru supaya beliau meletak jawatan. Saya tidak akan menyeru untuk peletakan jawatan beliau kerana beliau hanya menyatakan pendirian seluruh Kabinet Barisan Nasional. Memandangkan Bandar Kuching. Ampan. Sila. Terima kasih. Yang dibertua, terima kasih. Yang berhormat Bandar Kuching. Setiap kali bercakap tentang Akta Sultan ni, saya nampak double standard. Kalau pihak pembangkang, macam-macam alasan akan diberikan untuk mengenakan mereka dengan Akta Sultan. Tetapi di sebelah sana, bila kita ada contoh seperti Ibrahim Ali, sebaliknya sampai nak defend dia gunakan agama lagi. Ini yang saya nampak ni macam dah keterlaluan. So defensif bila nak guna Akta Sultan dan memang wujud double standard. Saya perlu penjelasan. Sebab saya sebagai seorang Hindu yang menghormati agama Islam, nak tahu betul ke apa yang dicakapkan oleh menteri itu in defense of Islam tu, saya perlukan penerangan. Sebab kawan-kawan Hindu saya pun minta penjelasan. Sebab saya sebagai seorang yang hormat agama Islam dan asalnya orang Hindu, memerlukan penjelasan. Sebab setahu saya dari sekolah, ramai kawan-kawan saya beragama Islam, keturunan kaum Melayu, tak pernah kita dididik sebegitu. Kita tak nak benda ni jadi satu presiden yang salah. Penjelasan yang berhormat. Terima kasih. Mungkin rakan saya dari PAS boleh menunjuk memberi penjelasan atas
Kalau ini. Baik, terima kasih. Saya rasa, Tuan Speaker, terima kasih, Kuching. Saya rasa benda ni semua dah sedia maklum. Ya. Islam sebenarnya tidak ajar umatnya bertindak dengan tindakan yang sebegitu rupa. Ini semua merupakan mainan politik. Dan saya rasa Yang Berhormat Bandar Kuching boleh bersetuju bahawa walaupun Ibrahim Ali itu bukan merupakan anggota Parti UMNO ataupun Barisan Nasional, amat jelas dia dilindungi ya, oleh Barisan Nasional. Ya. Dan saya merasakan amat terkejut ya, apabila parti-parti komponen Barisan Nasional yang di Sabah dan di Sarawak boleh mendiamkan diri ya, dalam keadaan yang sebenarnya rupa. Mungkin yang daripada UMNO, daripada MCA, MIC dekat Semenanjung ni, dia rasa selamat lah ya, kalau dia tak diam, dia tak tegur, dia tak kritik dan sebagainya. Tapi saya heran bagaimana parti-parti komponen Barisan Nasional yang lain di Sabah dan Sarawak boleh terus menyokong Barisan Nasional dalam keadaan yang sebegini rupa, di mana ya, Islam itu sendiri dicemari dengan nak bagi yang kapit dan putatan. Saya beri kapit lah. Ya. Boleh. Kucing. Biar saya. Biarlah. Saya habis dulu lah. Terima kasih lah. Nantilah saya belum habis lagi. Ya. So saya duduk. Ya, perlu duduk putatan. Duduk putatan. Pasal saya risau bila ada orang belakang diri tu. Takut-takut dia capai ke manalah tahu kan. Sekarang ni bakar Alkitab pun dah dilihat sebagai satu benda yang biasa. Lalu kita duduk, kita ikut steady saja. Ya, saya rasa ini satu perkara yang amat mendukacitakan, dan saya memintalah ya, supaya Kerajaan Barisan Nasional itu sendiri lebih bertanggungjawab dan jangan mempolitikkan isu ini. Kita tahu apa yang diorang nak berikan gambaran ya, bahawa di bawah Pakatan Rakyat sekarang ini, oleh kerana Pakatan Rakyat sekarang ini dah kuat, maka yang bukan Islam pun kononnya lah ya, dah menjadi lebih kuat bersuara dan sebagainya lah ya. Sedangkan perkara ini tak patut dan tak perlu dipolitikkan, dan bagi UMNO saya minta sangat-sangat lah ya, supaya jangan merosakkan dan membenarkan imej Islam itu dirosakkan oleh subkontraktor kamu macam Ibrahim Ali itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya beri peluang kepada Yang Berhormat dari KP. Saya ingin saya rasa terpanggil lah kerana dicabar oleh Shah Alam tadi yang mendakwa saya tak cabar, saya tanya je. Dia tanya lah, kerana seolah-olah mengatakan kami komponen Barisan Nasional di Sarawak seolah-olah mendiam diri dalam perkara ini. Tidak. Sudah jelas Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak bertubi-tubi beberapa kali, kerap kali berucap. Nombor satu, mengatakan kalimah Allah boleh digunakan di Sarawak. Nombor dua, Ibrahim Ali dan sesiapa semacam Ibrahim Ali tidak boleh masuk ke negeri Sarawak. Kalau Yang Berhormat Shah Alam berperangai, bersikap atau berpendirian seperti Ibrahim Ali pun tidak boleh masuk ke Sarawak. Tapi setakat ini boleh lagi. Kami tidak mendiam diri, tetapi kami tidak ingin nak mempolitikkan perkara ini. Oleh itulah kami tidak bersikap yang tidak tertentu lah. Pemimpin kami Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sudah menyatakan dengan terus terang, dan juga pemimpin-pemimpin lain seperti Yang Berhormat Tan Sri Dr. James Jumut Masing, Presiden Parti PRS, komponen Barisan Nasional Sarawak, juga telah berterus terang dalam perkara ini. Jadi janganlah tuduh seolah-olah kami mendiam diri. Tetapi kami tidak mahu perkara ini, perkara yang sensitif, jadi punca huru-hara di negara kita. Sebab itulah kami, we are more disciplined because we love the country. We want peace, we want harmony, and we love Malaysia. That is why we behave as such people. We do not want to burn the other people's. I'm not talking to you. You are asking penjelasan from me. Okey, biarlah saya jawab. Biarlah saya jawab nanti saya akan. Biarlah saya jawab. Yang Berhormat Putatan. Biarlah saya jawab. Saya memang sokong dengan sepenuhnya pendirian Kerajaan Negeri Sarawak atas perkara
pengurusan agama, atas isu pengurusan agama. Saya memang sokong keputusan. Baguslah Parlimen bertimbul. Tapi sekarang apa yang ancaman yang dikeluarkan oleh Ibrahim Ali itu efek the Dayak. Sebab itulah kita larang dia masuk Sarawak. Efek the Dayak. Apa yang dia lakukan di sini? Yang dia lakukan di sini juga ada kesan ke atas. Badal Kuching jangan jadi hero lah Badal Kuching. Kerana ramai Dayak yang bekerja di sini. Ya pengasuh lah yang Bandar Kuching. Sebab ini tidak ada Kuching. Bagi ruang pemutatan. Kecuali Bandar Kuching yang lain duduk lah. Data itu putatan tak apa. Bagi ruang pemutatan. Putatan tak apa lah. Dia jelaskan pendapat Kuching ni. Soal SKM sama Kalimah Allah. Saya jelaskan. Duduk. Terima kasih. Yang Muhammad, I allow you, but this is not the way. Okay? Ya, jangan ikut macam yang setengah orang ya. Memang baik. Saya setuju dengan Kuching. Soal masalah SKM ini memang ada. Tapi kalau soal Shah Alam yang bilang kami berdiam di ini, saya setuju. Ini Shah Alam sengaja mau buat satu sensitivity dalam Dewan ini, seolah-olah dia sahaja yang pandai. So ini Shah Alam. Ini saya. Ini soal SKM ini. Ini permainan siapa? Ya, permainan siapa? Permainan kami. Di pembangkang punya pasal Doris John ini, di mana dia beroperasi? Di London. Ada lagi beroperasi di Australia. Ini golongan kecil yang diapi-apikan oleh pihak pembangkang. Ya, Kalimah Allah ni, mari ditunjukkan dengan gambar. Ya, waktu pilihan raya di Sabah, dibuatnya Bible itu dipijak. Satu undi kepada Barisan Nasional. Satu Bible dibakar. Sekarang tengok. Ada Bible ke kena bakar? Ada ancaman supaya membakarkan Bible. Ada ancaman. Mempertahankan ini. Supaya kerajaan dunia negara kita yang kita cintai. Bukan begitu. Mengapi-apikan. Sama juga dengan Shah Alam. Saya bagi kepada Shah Alam. Jangan cuba. Kamu yang mengapi-apikan. Perasaan kami di Sabah. Tak ada tamadun. Ya. Ada Bible kena bakar. Saya ucapkan terima kasihlah pada Sarawak, ya. Pada Sarawak saya cukup setuju dengan sikap Ketua Menteri Sarawak yang mengharamkan UMNO masuk Sarawak. Pasal dia dah tahu. Tak boleh lah. Ini tuan dia dah tahu. Memang jenis politik UMNO ni memang politik perkauman dan politik adu domba. UMNO, saya minta semua membakar Bible. Ibrahim Ali. Sabah dan Sarawak bukan daripada kerajaan Barisan supaya Ibrahim Ali itu dikenakan tindakan kerana memang tindakan dia melampau dan menjejas imej umat Islam. Terima kasih Syah. Yang bab itu saya setuju. Saya melanjutkan ucapan saya. Memandangkan jawapan yang diberikan ada di dalam Hansard. Kini pendirian rasmi Kerajaan Barisan Nasional adalah okey untuk membakar Alkitab yang dicetak dalam bahasa Malaysia yang mengandungi perkataan Allah. Inilah pendirian rasmi. Apakah yang berhormat kata itu, yang berhormat dari kami kata itu tidak merupakan satu rekod rasmi. Dan jika kita perlu meletak, jika yang berhormat menteri dalam Jabatan Perdana Menteri perlu meletakkan jawatan untuk kenyataan itu, maka seluruh kabinet juga perlu berbuat demikian. Oleh itu, satu-satu caranya untuk Kerajaan Barisan Nasional untuk menebus kesalahan mereka, redeem yourself, adalah dengan menarik balik jawapan itu dan mendakwa Ibrahim Ali dalam mahkamah. Terima kasih kepada Bandar Kuching.
Bandar Kuching, saya ingin bertanya. Pertamanya, Bandar Kuching setuju dengan saya. Isunya di sini ialah isu mengapakah dalam keadaan ramai individu dan ahli politik khususnya di sebelah sini didakwa kerana mengeluarkan pernyataan yang dikatakan berbau kehasutan. Tetapi dalam kes yang melibatkan Datuk Ibrahim Ali ni, yang bagi saya sebagai seorang peguam terlalu jelas dia telah melakukan kesalahan. Yang lebih memalangnya, kita dengar tak dakwa satu hal, memberikan alasan kononnya dia defend Islam berdasarkan perlembagaan. Saya pun tak nampak dari segi provision mana dalam perlembagaan apabila kita menyeru orang membakar Alkitab ini dikatakan membela Islam. Kat mana yang di artikel berapa yang dikatakan itu? Jadi ini jelas menunjukkan bahawa ada satunya double standard, selective prosecution. Dan saya ingin jelaskan juga kepada Kuching, sebenarnya dalam akta hasutan ini jelas adanya unsur diskriminasi, unsur selective prosecution dan double standard. Saya nak bagi contoh. Dalam kes yang melibatkan beberapa orang kenyataan yang diambil tindakan kerana dikatakan menghina raja. Sekejap. Ya, 10 minit tinggal. Saya nak katakan akta hasutan ini telah disalahgunakan. Sebagai contoh dalam Putusan Malaysia tahun 83. Ni laporan akhbar ni. UMNO minta siasat harta raja-raja. 83 kenyataan ini. Sampai sekarang tidak ada pendakwaan. Pemuda minta raja jangan campur tangan. 83 daripada UMNO. Ini daripada Kertih ni bekasnya. Sultan Kelantan diminta usah berpolitik. Ini juga raja enggan dengar suara rakyat tak kekal. Ini semua kenyataan-kenyataan oleh Aksar Malaysia. Ulama wajar nasihatkan raja daripada Timbalan Perdana Menteri. Pecat Perak berkuasa pecat raja. Raja enggan dengan suara rakyat. Ini semua tahun 83 kenyataan yang menghina raja. Tapi sampai sekarang tidak ada pendakwaan. Tiba-tiba Shah Alam bercakap sikit saja tentang perlunya kita naikkan institusi raja ini dengan kekalkan raja perlembagaan didakwa. Jadi saya tanya, setujukah akta hasutan telah disalahguna oleh UMNO untuk mendiamkan rakyat dan juga untuk menzalimi rakyat? Setuju. Yang mana Bandar Kuching 8 minit tinggal. 8 minit tinggal. Okey, saya nak ulang lagi walaupun Kuching, 8 minit boleh saya tinggal. Tak apa. 2 minit. Sudah cukup 8 minit tinggal sudah. Referendum. 8 minit tinggal sudah. Masih mau ganggu. 2 minit. Referendum. Tak mau. The only way for the Barisan National Government to redeem itself is to charge Ibrahim Ali in court and to withdraw the statement dengan Ibrahim Ali. Kuching, jangan bagi alasan bahawa ini peguam negara yang tidak mau berpendapat bahawa tak ada langgar-langgar undang-undang. Kalau peguam negara tidak sudi mendakwa Ibrahim Ali, pecahkan itu peguam negara. Tukarkan peguam negara. Kalau tidak, kerajaan itu sendiri yang membiarkan dan menggalakkan sifat pelampau agama sedemikian, religious extremism. Dan Dato' Andy Petua, ini bukan Matlamat Sarawak dan Sabah membentuk Malaysia pada tahun 1963. Kuching, tindakan boleh sebut ekstremisme agama sebegitu akan memusnahkan dasar pembentukan Malaysia. Isu ketiga. Kuching 2 minit tentang referendum Sarawak. Kuching, sekejap Kuching, tambahan. Isu ketiga, saya ingin menyatakan sekali lagi, kami di Sarawak menghormati agama satu sama lain. Tidak ada masalah. Sekejap, tambah sekejap. Darah, boleh. Okay. Terima kasih Kuching. Tuan Speaker. Okey, terima kasih Tuan Speaker, Datuk Speaker dan juga MP Kuching. Boleh minta tambah satu isu juga Kuching. Itu seminar ancaman kristianisasi di UiTM yang telah dipertahankan oleh Timbalan Perdana Menteri bila beliau menjawab bahawa seminar itu adalah fakta dan perbincangan dalam seminar sepatutnya dilihat secara positif. Seminar itu adalah satu seminar yang telah mengancam dan telah mengkritikkan orang-orang Kristian dan saya rasa ini tidak sepatutnya terjadi di negara ini. Terima kasih.
Jangan masuk Kucing, dalam satu minit nak tanya. Rakan saya nak bagi. Tak apalah. Tak bagi yang Mat. Itu rakan saya Tak dari sama Sabah. waktu yang Memang Mat mesti dulu. kasih jalan. Saya ingin Nak tanya mengatakan Kucing. sekali lagi, Kucing, kami 1 di minute. Sarawak menghormati agama satu sama lain. Dalam perlembagaan Sarawak tidak tertakluknya agama rasmi dan tidak ada konsep ketuanan Melayu di Sarawak. Pada bulan Mei tahun ini, sekumpulan orang dari Semenanjung Malaysia yang bekerja untuk Jabatan Pendidikan Malaysia pergi ke Balai Ringin, Sri Aman, bagi menjalankan beberapa program anak angkat. Bertujuan untuk menukar agama anak-anak Iban yang penganut Kristian kepada penganut Islam. Apabila ini telah didedahkan dalam media, program tersebut dihentikan. Dan bulan ini, satu lagi kumpulan yang lain, Yayasan Amal Malaysia, pergi ke Belaga untuk cuba menukar kepercayaan orang asli kepada Islam. Ini telah didedahkan dalam berita dan telah dihentikan oleh Kerajaan Sarawak. Kami DAP Sarawak menyokong sepenuhnya pendirian Kerajaan Sarawak yang tidak membenarkan segala perbuatan menyebar Islam di kalangan masyarakat Kristian. Saya mendesak Kerajaan Persekutuan UMNO BN untuk menghormati hak-hak rakyat Sarawak. Jangan cuba untuk huru-harakan hubungan yang harmoni di antara agama-agama yang berbeza di Sarawak. Jangan cuba eksporkan ekstremisme agama ke Sarawak. Saya ingin tahu pada masa ini berapa banyak lagi kumpulan-kumpulan sebegitu telah dihantarkan oleh Kerajaan Persekutuan. Di bawah apa jua kementerian? Kementerian Kebajikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Ada apa-apa kementerian untuk menjalankan program-program menukarkan Kristian di pedalaman Sarawak kepada penganut agama Islam. Saya mengesah Kerajaan Persekutuan agar segera berhentikan melakukan kerja sedemikian dan menarik balik kumpulan-kumpulan itu dari Sarawak. Isu yang keempat yang saya ingin sentuh adalah mengenai Hospital Sri Aman. Hospital Sri Aman dalam tahun 2011 pada masa pilihan raya negeri Sarawak, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pergi ke Sri Aman buat janji bahawa hospital baru Sri Aman akan disiap bina, diguna pakai pada hujung tahun 2013. Sekarang sudah sampai hujung 2014. Itu saya tak nampak apa-apa projek dijalankan. Sungguh pun itu papang iklan. Satu lagi projek Barisan Nasional. Papang iklan itu ada lalang, ada rotan tumbuh ke atas. Atas itu papang. Dan pada masa itu penduduk-penduduk di Sri Aman masih tunggu hospital yang baru itu. Ramai pesakit yang harus dihantar ke hospital Kuching, hospital umum Kuching, mereka mati di setengah jalan. Ini adalah satu janji ditepati kah? Dan 2-3 hari lalu Yang Amat Berhormat kata itu, you help me, I help you. Tapi rakyat di Sri Aman sudah help, sudah bantu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sri Aman pun di sini, Sri Aman pun menang, Barisan Nasional menang. Tapi hospital tak ada. Hari ini tadi saya baru terima satu jawapan. Hospital yang sepatutnya disiap bina dalam tahun 2013, sekarang anggarannya dijangka siap pada tahun 2018. 5 tahun. 5 tahun late.
Apakah you help me, I help you. You never help. Dan akhirnya saya ada satu lagi perkara yang saya ingin bangkitkan adalah mengenai projek pembinaan jalan Song di Kapit, yang di mana saya telah bangkitkan dalam soalan saya, kenapa tender terbuka ini dijadikan senyap dengan sunyi senyap dengan diam-diam ditukar kepada selected tender. Telah diterbit dalam surat khabar untuk dijalankan melalui itu tender terbuka. Selepas kontraktor submit tender, dia ditukar kepada selected tender. Dan ini adalah package B, package C untuk jalan Song, Kapit dan untuk Batang Kanowi. Itu jambatan Kanowi. Dan alasan yang diberi adalah untuk supaya projek ini perlu disegerakan. Tapi sampai hari ini, walaupun selected tender, projek ini belum di-award lagi. Sudah delay by 6 months. Dan akhirnya saya juga ingin merujuk kepada apa dikatakan oleh yang amat berhormat, ya saya tahu yang di-Petua, itu last topic, supaya itu peniaga-peniaga jangan mengambil kesempatan untuk menaik harga barangan mereka. Tapi saya ingin merujukkan kepada case UTC, Urban Transformation Center, yang baru disiap boleh dioperasikan di Kuching. UTC Center itu dibina di kompleks letak kereta bertingkat. 2 tingkat telah digunakan untuk UTC Center ini. Dan kos pembinaannya 48 juta. Ini amatlah terlampau. Tapi ada isu yang lain. Selepas UTC Center ini boleh diguna, syarikat mengurus parking system itu. Itu syarikat SEDC, Syarikat Ekonomi Sarawak Economy Development Corporation. Ini syarikat agensi kerajaan. Menaikkan harga parking fee nya dengan 100%. Dulu 1 jam RM1. Selepas ini UTC boleh operate 1 jam RM2. Bukankah ini ambil kesempatan? Belum lagi peniaga-peniaga naik harga mereka. Belum lagi GST dilaksanakan. Sudah agensi kerajaan negeri yang ambil kesempatan untuk menaikkan harga dan membebangkan rakyat. Oleh itu saya seru kepada kerajaan supaya menteri yang berkenaan supaya mengambil tindakan atas agensi negeri Sarawak ini, SEDC, yang mengambil kesempatan itu untuk membebangkan rakyat. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Batu Sapi. Terima kasih, Datuk Yang di-Petua. Pada 10 hari bulan Oktober 2014, Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan kita, Yang Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak, telah membentangkan bajet 2015 di Dewan Yang Mulia ini dan mencatangkan jumlah peruntukan sebanyak RM273.9 bilion. Pelancaran ini telah mengambil kira kehendak jangka panjang negara, menitik beratkan kesejahteraan rakyat, mengurangkan defisit dan mengukuhkan ekonomi negara. Datuk Yang di-Petua, kita sedia maklum bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri telah menyediakan pelancaran 2015 melalui satu proses panjang yang melibatkan ramai kumpulan berkepentingan ataupun stakeholders. Dengan izin, saya percaya pelancaran 2015 yang telah dibentangkan akan mendapat sambutan yang baik
dan saya menyokong penuh bajet 2015 yang bertemakan ekonomi keperluan rakyat dan merangkumi 7 strategi utama. Walau bagaimanapun, izinkan saya memberi sedikit cadangan dan ulasan berkaitan dengan bajet 2015 yang telah dibentangkan dengan merujuk kepada pandangan dari sudut negara, negeri Sabah dan kawasan yang saya wakili, iaitu kawasan Batu Sapi, bagi tujuan penambahbaikan terhadap bajet 2015 ini. Datuk Yang di-Pertua, sebagai seorang wakil rakyat wanita, saya menyokong penuh strategi kelima bajet kali ini, iaitu memartabat peranan wanita, termasuk memperkukuh program mengarah wanita untuk mencapai 30% penglibatan wanita dalam kumpulan pembuat keputusan, program Satu Malaysia Support for Housewives dan program Women Career